Allahu 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 Allah. Tuan-tuan dan puan ingat apa yang saya cakap ni macam kelakar kan? Tadi saya baru handle kes perceraian. Dan salah seorang kaunselor perkahwinan yang banyak pengalaman, banyak benda dia cerita dengan saya. Saya start dengan benda kecil je. Sebab orang suka kata, brother jangan cakap benda macam ni. Kita nak cakap benda global. Palestin kan. Kita nak cakap China. Yes, I will come to that, insyaAllah. Kita selalu nak cakap benda besar. Projek besar. Wawasan 2020. Tukar wawasan 30-30. Tak ada masalah. Good thing. Kita kena ada impian. Manusia kena ada impian. Tapi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, big things happen when small things is done right. Benda yang besar boleh berlaku. Masjid yang tersegam ini boleh dibina. Hari ini nampak cantik bila batu bata itu disusun kemas. Kalau tak runtuh tuan-tuan dan puan-puan, saya tak berani masuk ceramah. Begitu juga. Dia cerita apa dia? Kenapa saya nak sebut suami isteri dulu? Sebelum saya pergi kepada anak-anak, kepada cara kita menjadi seorang ayah, seorang ibu, it was step to step. Sebab itu saya kata kita dah jadikan agama sekadar ritualistik, kita tak mengutamakan pencarian ilmu. Puan Normaliza, seorang kaunselor perkahwinan lebih 20 tahun pengalaman, dia cerita kepada saya, bagaimana suami, dia boleh datang kepada dia, setelah dia mengetahui isterinya berzina, bukan sekali, berulang kali dengan lelaki yang sama. Berzina, berulang kali dengan lelaki yang sama. Kalau normalnya, apa kita akan buat? Cerai lah. Kalau terzina, dirogol, itu lain cerita. Tapi berulang kali berzina, malahan, tuan-tuan dan puan-puan, sehingga ada yang dah berzina sehingga mengandung, kemudian menggugurkan anak. Tapi bukan anak dia, anak orang lain. Sebagai lelaki, apa akan buat? Zina, cerai ya? Teruk sangat kan? Takkan nak meredoi. Isteri pula tak nak berbaik. Isteri pula macam tak nak bertaubat. Tahu tak apa lelaki datang? Lelaki datang kepada dia sebagai kaunselor. Soalan yang dia tanya, macam mana saya boleh dapatkan isteri saya semula? Di mana kelelakian dia? Di mana kelelakian dia? Itu dayus. Tapi dia tak tahu. Dia lebih mencintai makhluk berbanding dengan cinta syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri-isteri pula, dia tak tahu hak dia. Saya cakap benda kecil tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bagi saya benda ini sangat dekat dengan saya. Sebab saya handle remaja, saya handle kes rumah tangga, saya handle kes orang bukan Islam juga. Ada isteri yang sanggup dilacurkan oleh si suami sendiri. Dengan alasan apa? Ini kes benar. Dengan alasannya, bukankah dalam Islam kita wajib taat kepada suami? Ada yang sehingga dah dipukul lebam-lebam berulang kali. Tetap dia kata taat pada suami. Tapi adakah ini ajaran Islam? Tidak. Tetapi berlaku ke tidak dalam masyarakat kita? Berlaku. Kenapa boleh berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, kerana tuan-tuan dan puan-puan minta maaf. Kita sebagai Muslim, kita hanya ritual. Tetapi ilmu, little. Sangat little. Suami apa tanggungjawab dia? Isteri apa tanggungjawab? Bayangkan sebagai suami, sebagai isteri pun, kita tak tahu sangat. Macam mana pula saya nak tanya pula? Pernah tak di kalangan kita yang dah jadi mak bapak ataupun dah jadi datuk nenek ni, pernah baca tak buku tentang kaedah Islam mendidik anak-anak? Itu lagi lah jauh. Maksudnya, anak-anak kita ni, kita didik guna style apa? Trial and error. Betul ke tidak? Bila trial and error, maka hasilnya ialah anak kita pun trial and error lah. Akhirnya, anak kita pun keep on error je lah. Keep on ada masalah. Masalahnya kita kata, mak bapak bukan dah ajar ke? Masalahnya bukan mak bapak tak ajar. Masalahnya mak bapak ajar, kaedah tak kena. Dunia berubah. Kalau hari ini kita masih mengajar anak-anak kita dengan berkata, kau tahu tak zaman ayah? Kau tahu tak zaman atuk? Zaman atuk komputer tak ada bang. Main tepi longkang. Kita main bola kaki ayam. Hari ini tanya dia main bola tak? Main. Main apa tu? Video game. Dunia berbeza. Kita tak belajar tarbiyatu aulad. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan mendengar satu hadis ini? Hadis ini bagi saya sangat suka dengan hadis ini. Nasihat Nabi SAW kepada Abdullah ibn Abbas yang merupakan kanak-kanak waktu itu. Nabi kata, wahai budak, maukah aku mengajar engkau, memberikan nasihat kepada engkau yang engkau tak perlu nak bertanya kepada orang lain selepas ni?
Maka Abdullah ibn Abbas kata, ya, silakan ya Rasulullah. Sudah tentu dia nak belajar. Maka Nabi ajar kepada Abdullah ibn Abbas, dia kata, wahai Abdullah ibn Abbas, apabila kamu jagalah Allah, dan Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, dan kamu akan mendapati Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Apabila kamu bermohon, mohonlah hanya pada Allah. Dan apabila kamu meminta, mintalah hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, jikalau sekalian manusia ini berkumpul untuk memberikan satu manfaat kepada kamu, mereka nak bagi manfaat, tetapi Allah tak mengizinkan, mereka tak akan mampu bagi walaupun sedikit manfaat. Dan jikalau sekalian manusia mereka berkumpul untuk memberikan kamu satu kemudaratan, tapi Allah tak izinkan, mereka tak mampu memudaratkan kamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya lemparan-lemparan itu telah pun kering dan penah telah pun terangkat. Tuan-tuan dan puan, semua nasihat ini adalah bentuk tauhid. Tapi ada tak kita mengajar anak kita dalam konteks nasihat Nabi kepada Abdullah ibn Abbas? Kita tidak. Kenapa saya nak start benda ini, tuan-tuan dan puan? Sebab saya nak titik beratkan, tuan-tuan dan puan, pencarian ilmu dan ilmu. Hari ini, tuan-tuan dan puan, beza orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu ialah, orang yang kurang ilmu, dia seperti lembu yang dicucuk hidungnya, ditarik kiri dia pergi, ditarik kanan dia pergi. Dia melawan? Tak. Sebab dia tak tahu apa. Sebab itu pepatah Melayu pun sebut, bodoh macam kenapa lembu. Babi boleh tak? Dia hanya membabi buta je. Sebab kenapa babi dia dikira membabi buta, tapi bodoh macam lembu. Tapi kita selalu kata, babi lagi bodoh. Sebab tuan-tuan dan puan, cuba tuan-tuan dan puan cucuk benda dekat hidung babi, tengok dia ikut tak tariknya. Sebab tu dia membabi buta. Sebab lepas dia kandang, dia lari. Membabi buta. Itulah membabi buta. Dia tak juli, dia sondor je apa yang kat depan. Tapi lembu, dia tak lawan. Tariklah dia ke sana, tarik ke sini, dia ikut. Sama juga tuan-tuan dan puan, hari ini, jikalau kita tidak memperkasakan diri kita dengan ilmu, kita akan mampu dan boleh diperkotak-katikkan sewenang-wenangnya. Kita pun tak tahu mana betul, mana salah. Janji, oh, dia ustaz, mesti betul. Uish, dia masuk TV, mesti betul. Takkan masuk TV tak betul. Ada tak perasaan macam tu masyarakat kita? Saya bagi satu contoh boleh? Satu je. Sebenarnya banyak. Saya bagi satu contoh je. Saya bukan kritik orang yang masuk TV, sebab saya sendiri pun masuk TV. Walaupun TV tu tak muat lah. Tapi maksudnya tampil di dalam program rancangan agama TV dan sebagainya. Saya pun ada. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau kita dahulukan agama kita dengan mencari ilmu, kita tak akan mampu diperkotak-katikkan, walaupun sepopular mana orang itu, sehebat mana orang itu. Saya bagi contoh. Tuan-tuan dan puan pernah dengar tak satu kisah ini, di mana dikatakan selepas kewafatan Nabi SAW, Abu Bakar dia pergi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia bertanya, wahai Aisyah, kabarkan kepadaku, apakah sunnah Nabi yang belum aku laksanakan? Maka Aisyah menjawab, ada satu, iaitu menyuap seorang Yahudi buta. Dan kemudian Abu Bakar dia pergi suap Yahudi buta itu. Bila suap Yahudi buta itu, sambil dia suap Yahudi buta itu, Yahudi itu asyik mencaci maki Nabi SAW. Dan kerana mungkin cara suap tu macam tak sama, tak kena, maka Yahudi itu tanya, engkau siapa? Engkau bukan orang yang sama ni. Maka Abu Bakar jawab, aku adalah orang yang sama. Kemudian disuap lagi. Setelah disuap, Yahudi itu sekali lagi tanya, engkau siapa? Aku orang yang sama. 2 kali. Kali ketiga, Yahudi itu kata, confirm, engkau bukan orang yang sama. Siapa engkau sebenarnya? Maka waktu itu Abu Bakar baru cerita, aku adalah Abu Bakar. Habis tu, di mana perginya orang yang selama suap aku ni? Siapa dia? Orang yang menyuap engkau selama ini adalah orang yang engkau caci maki tadi, iaitu Muhammad SAW. Dan dia telah pun wafat. Dan apabila dia mendengar selama ini dia mencaci maki Nabi SAW, tetapi Nabi tak pernah memaki hamun dia, tetap melayani dengan baik kerana kecantikan akhlak Nabi, maka Yahudi itu masuk Islam. Pernah dengar tak cerita ni? Di radio pernah dengar? Di TV pernah dengar? Tuan-tuan dan puan, pertama, apa gelaran untuk Abu Bakar? As-Siddiq adalah orang bercakap benar, dia tak menipu.
Bila kali pertama Yahudi tanya dia, siapa engkau? Dia kata orang yang sama. Dia cakap benar ke cakap tipu? Dua kali dia menipu tau. Apakah dosa Yahudi ini sehingga Nabi suap dia tak nak bagi tahu dia tentang Islam? Kan sifat Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatona. Kenapa Nabi tak nak tabligh kepada dia? Kalau Nabi boleh bertabligh, kalau Nabi SAW boleh menyampaikan Islam sehingga ke Taif, sehingga orang lontar batu kepada dia sehingga dia berdarah, apa dosa Yahudi ni? Dan tuan-tuan dan puan, kisah ini tak ada dalam kitab-kitab mana pun. Tapi popular tak? Siapa riwayatkan? TV, penceramah di TV, penceramah di radio, betul? Dan kita pun, subhanallah, masya Allah, cantiknya akhlak Nabi. Allah